Selamat datang ke channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan isu-isu semasa, dan sila tinggalkan pendapat anda di ruang komen. Suasana politik negara sejak Parlimen diisytihar dibubarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 10 Oktober lalu semakin meriah dan mendebarkan. Pertaburan analisis daripada pelbagai pihak mengulas peluang kemenangan parti bakal bertanding pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Walaupun pertandingan banyak penjuri dijangka berlaku pada PR15, dapat dilihat tiga pesaing utama bagi mendapat mandat rakyat membentuk kerajaan adalah Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Ada pihak berpandangan BN memiliki kelebihan untuk menang selesa tetapi tidak bergaya pada PR15, namun tidak kurang juga berpandangan PH dan PN memiliki peluang menang. Bagaimanapun, berdasarkan petunjuk semasa, BN dilihat lebih bersiap siaga dan jauh terkehadapan berbanding PN dan PH. Sejak memenangi pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor, BN sentiasa bersiap siaga serta bersemangat untuk menghadapi PR15. Atas faktor kemenangan di Johor dan Melaka ini, maka berulang kali seruan dibangkitkan pemimpin UMNO BN supaya Parlimen dibubarkan sebagai jalan berdaulat membentuk kerajaan lebih kuat untuk mentadbir negara. Pada masa sama, pemimpin PN dan PH pula menyediakan pelbagai alasan tersendiri meminta Parlimen tidak dibubarkan sehingga tamat penggal. Malah 12 Menteri Kabinet daripada PN bertindak mendahului Perdana Menteri dalam soal ini dengan mengutus warkah kepada Yang di-Pertuan Agong pada 3 Oktober menolak cadangan pembubaran Parlimen. Dalam warkah ini, mereka menyembah maklum tidak bersetuju PR15 dilangsungkan pada tahun ini atas alasan utama banjir dijangka berlaku. Sebaliknya, mereka mahu PR15 dilangsungkan selepas monsun Timur Laut berakhir yang dijangka pada Mac 2023. PH melalui ahli Parlimen DAP, Charles Santiago mengemukakan cabaran undang-undang di mahkamah memohon pembubaran Parlimen diisytiharkan tidak sah. Selain prosedur undang-undang secara teknikal yang dikatakan tidak bertempatan dengan kehendak perlembagaan, hujah mengenai banjir turut dibangkitkan. Semua ini jelas memberikan gambaran kepada rakyat BN sudah menang dari sudut moral berbanding PN dan PH yang tidak bersedia menghadapi PR15. Lebih utama lagi adalah poster boy dan rekod BN jauh lebih baik berbanding PN dan PH. BN melalui Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO pada mesyuarat 14 April lagi secara sebulat suara mencadangkan Ismail Sabri menjadi calon Perdana Menteri sekiranya BN memenangi PR15. Pengumuman lebih awal calon Perdana Menteri ini berdasarkan keputusan PRN sebelumnya disertai pengumuman lebih awal calon Ketua Menteri atau Menteri Besar memberi kelebihan besar kepada parti politik berbuat demikian. Ismail Sabri catat banyak kejayaan. Menariknya, hampir tiada langsung suara dalam UMNO maupun parti komponen BN mempertikaikan keputusan MKT UMNO ini. Hal ini tidak mengherankan kerana selaku Perdana Menteri, Ismail Sabri mencatatkan banyak kejayaan menjadikan beliau popular termasuk mengemudi negara keluar daripada COVID-19 selain merealisasikan beberapa inisiatif baru dan besar dalam pentadbiran. Berbanding tempoh 22 bulan negara di bawah pentadbiran PH dan 17 bulan di bawah pentadbiran PN, tempoh 14 bulan negara berada di bawah pentadbiran BN dengan Ismail Sabri selain Perdana Menteri adalah tempoh paling produktif negara. Boleh dikatakan dalam tempoh sesingkat itu, Ismail Sabri berjaya melakukan pelbagai pembaharuan dalam pentadbiran sebelumnya, cuba diusahakan beberapa Perdana Menteri tetapi masing-masing menemui kegagalan. Antaranya adalah sokongan sebulat suara diterima terhadap dua pindaan besar dalam perlembagaan iaitu membabitkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan larangan ahli Parlimen bertukar parti. Jika hanya dalam tempoh sesingkat itu, sudah banyak pembaharuan dalam pentadbiran berjaya beliau laksanakan, bayangkanlah apalagi yang tidak mampu beliau lakukan jika diberi ruang lebih panjang menjadi Perdana Menteri selepas PR15. Dari segi faktor peribadi pula, Ismail Sabri dilihat bersih dan bebas daripada perkara kontroversi sekaligus membolehkan UMNO dan BN membawa agenda urus tadbir baik untuk ditawarkan kepada rakyat. Sepanjang tempoh singkat pentadbirannya juga, Ismail Sabri mempamerkan wajah seorang pemimpin, mengamalkan corak kepimpinan berunding dan mendapatkan pandangan banyak pihak, kawan dan lawan.
Hubungan baik Ismail Sabri dengan semua pihak, khususnya dengan Ketua Jabatan Kerajaan dalam pentadbiran negara termasuk pihak istana dan penjawat awam, pemimpin pembangkang juga adalah aset besar untuk UMNO dan BN. Pendek kata, pemilihan Ismail Sabri sebagai poster boy dan rekod beliau memimpin kerajaan termasuk rekod UMNO dan BN dalam perjalanan pentadbiran kerajaan dijangka membuka hati pengundi untuk memilih UMNO BN pada PRU15 nanti. Tidak dinafikan ada fitnah dibawa bagi menunjukkan Ismail Sabri hanya akan digunakan sebagai alat menarik sokongan pengundi, tetapi hal ini dijelaskan berkali-kali Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi atas platform solidariti kestabilan dan kemakmuran. Setakat ini, model berkerajaan dengan Perdana Menteri bukan datang daripada pemimpin tertinggi parti, ternyata membuahkan hasil membanggakan. Sekaligus diharap membantu UMNO BN kembali membentuk kerajaan selepas PR15 nanti.